Tahukah anda apakah yang berlaku di dalam badan kita setelah menerima vaksin? Terdapat pelbagai jenis vaksin COVID-19 yang telah dan sedang dibangunkan. Antaranya, vaksin yang menggunakan viral vektor, virus jenis aktif dan juga mRNA. Vaksin viral vektor mengandungi virus pembawa, contohnya adenovirus yang membawa bahan genetik yang mengkod struktur S protein coronavirus. Apabila memasuki sel, bahan genetik tersebut mengarahkan sel untuk menghasilkan protein S coronavirus. Vaksin mRNA pula mengandungi bahan genetik virus dan diselaputi oleh lipid. Bahan genetik mRNA mengarahkan sel untuk menghasilkan protein virus. Manakala virus jenisnya aktif akan dikenal pasti oleh antigen presenting cells, contohnya macrophage. Seterusnya, virus dan protein akan dimakan oleh macrophage. Macrophage akan memproses dan mempamerkan sebahagian virus dan protein tadi pada badannya supaya dapat dikenal pasti oleh sel T pembantu. Sel T pembantu berfungsi untuk mengaktifkan sel B dan juga sel T pemusnah. Sel T pemusnah pula bertugas untuk memusnahkan sel-sel yang telah dijangkiti. Sel B pula menghasilkan antibodi yang khusus kepada protein atau virus tersebut. Antibodi berfungsi untuk menghalang virus daripada menjangkiti sel dan juga membantu proses pemusnahan sel yang dijangkiti. Pada masa yang sama, sel T dan sel B membiak dan menghasilkan banyak sel B dan sel T yang dijadikan sebagai sel memori. Sel memori B dan T sentiasa bersedia untuk bertindak jika badan kita dijangkiti oleh virus yang sebenar. Pendedahan pertama kepada virus atau protein melalui vaksin atau jangkitan menyebabkan badan kita menghasilkan respon primer. Respon primer ini memerlukan 2 hingga 3 minggu untuk menghasilkan antibodi pada kadar yang sedikit. Manakala pendedahan kedua kepada virus yang sama menghasilkan respon sekunder. Respon ini hanya mengambil masa beberapa hari dan menghasilkan antibodi yang banyak. Kita disarankan untuk mengambil vaksin supaya badan kita lebih bersedia untuk menghadapi jangkitan yang sebenar. Jika kita tidak mengambil vaksin, berkemungkinan pendedahan pertama kepada virus atau kuman menyebabkan kita mengalami jangkitan yang teruk dan boleh membawa kematian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.